Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ruknul Debi Razali, C20A1142. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang subjek SCF 2013 iaitu seni catatan. Okey, bagi pengenalan, seni catatan merupakan seni yang melibatkan pembubuhan cat, yakni pigmen pewarna terlarut dalam pelarut atau medium dan ejen pengikat kepada sesuatu permukaan sokongan seperti kertas, kanvas ataupun dinding. Aktiviti catatan membolehkan seseorang menyedari serta dapat merakam kesan cahaya pada bentuk, rupa serta susunan yang terdapat pada alam sekitar. Okey, bagi tugasan satu merupakan tugasan yang berpandukan karya artis, sama ada artis tempatan ataupun artis antarabangsa. Artis yang dipilih bagi melaksanakan tugasan satu ialah Tony Belloch-Bradick. Beliau merupakan artis antarabangsa. Okey, seterusnya adalah latar belakang artis. Nama beliau adalah Tony Belloch-Bradick, dilahirkan di Kroatia pada tahun 1958, seorang artis figuratif sepenuh masa. Persembahan solo pertama pada tahun 1983 di Kroatia. Tony berpindah ke New York pada tahun 1987 di mana dia meneruskan latihan seni. Dia telah tinggal dan bekerja sebagai artis bebas di Sydney sejak 1989. Okey, yang seterusnya adalah koleksi Tony Belloch-Bradick. Berikut merupakan antara hasil karya Tony Belloch-Bradick. Okey, yang seterusnya ialah karya yang dipilih. Berikut merupakan karya pilihan bagi tugasan satu, iaitu peniruan karya artis. Okey, karya pilihan yang pertama yang berjudul Hands One, media akrilik on canvas yang bersaiz 20 cm x 20 cm. Manakala karya yang kedua ialah bertajuk Hand in Key of F, media adalah akrilik on wood. Okey, yang seterusnya ialah latihan. Berikut merupakan latihan yang dijalankan sebelum menghasilkan karya pilihan. Latihan berikut dibuat pada kertas A3 menggunakan color poster color. Okey, yang seterusnya adalah final tugasan 1. Berikut merupakan hasil bagi tugasan 1. Okey, yang seterusnya ialah final project. Final project ini merupakan tugasan akhir bagi subjek SCF 2013 seni catatan. Tema bagi subjek projek akhir ini ialah bertemakan permainan tradisional Melayu. Tema ini dipilih kerana ingin mengetengahkan permainan tradisional Melayu yang kian dilupakan oleh generasi zaman kini. Hal ini dikatakan demikian kerana permainan tradisional Melayu amat penting bagi masyarakat di Malaysia kerana ia merupakan satu permainan yang unik yang pernah dimainkan oleh masyarakat Melayu terdahulu. Oleh itu, tema permainan tradisional Melayu dipilih bagi penghasilan karya akhir. Idea bagi projek akhir ini ialah gasing tradisional Melayu. Gasing merupakan sejenis permainan yang boleh berputar pada paksinya sambil mengimbang pada satu titik. Terdapat pelbagai jenis gasing tradisional Melayu. Berikut merupakan sketch kajian tentang jenis gasing tradisional Melayu. Okey, kalau kita dapat lihat pada sketch yang pertama, yang gasing ini bernama gasing berindu. Sketch yang kedua ialah gasing pangkah. Sketch yang ketiga ialah gasing leper atau uri. Manakala gasing yang keempat ialah gasing toyol. Okey, yang seterusnya ialah sejarah gasing. Gasing merupakan permainan tradisional orang-orang Melayu sejak terdahulu lagi. Biasanya dimainkan selepas musim menuai. Permainan gasing dipertandingkan antara kampung. Pemenang dikira berdasarkan tempoh masa gasing berpusing. Gasing dibuat daripada kayu baharu, kayu kemuning, kayu merbau, rambai, durian atau kundang. Kayu tersebut akan ditakik-takik dan dikikis sehingga menjadi bentuk gasing. Sebelum tahun 1970, permainan gasing di Malaysia tidak teratur
dan berlainan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Pelbagai bentuk saiz dan kegunaan gasing membezakan sifat gasing dan membentuk sistem permainan yang turut berbeza. Dalam permainan gasing, semua permainan mesti mempunyai kemahiran memusing, memangkah, mengangkat, menegak dan membela uri. Okey, seterusnya ialah subject matter. Pemilihan subjek matter dalam penghasilan karya akhir bagi subjek SCF 2013 seni catatan ialah gasing pangkah. Berikut adalah sketch gasing pangkah yang telah dilakukan sebelum menghasilkan karya akhir. Okey, yang seterusnya ialah idea development. Berikut merupakan hasil sketch dan juga kajian warna yang dilakukan semasa proses mewarna final akhir. Okey, yang seterusnya pula ialah proses pelaksanaan final project. Bagi langkah yang pertama adalah mengukur dan memotong kayu. Yang kedua, proses mengukur dan memotong kanvas. Proses yang ketiga ialah menarik kanvas pada frame. Proses yang keempat ialah mengecat lapisan pertama pada kanvas. Proses yang kelima ialah proses melakar. Proses yang keenam ialah proses mengecat. Dan yang ketujuh ialah sentuhan akhir sebelum siap sebagai final akhir. Okey, yang seterusnya adalah final. Berikut adalah lukisan atau karya final yang telah dihasilkan. Karya final ini bertajuk Gasing Pangkah 1, saiz 4 kaki x 3 kaki, media akrilik atas kanvas, tahun 2022. Okey, arti statement bagi karya tersebut ialah gasing pangkah merupakan gasing tradisional Melayu. Gasing pangkah ini dapat mengimbau kembali nostalgia permainan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, gasing pangkah ini merupakan aktiviti bagi mengisi masa lapang masyarakat Melayu. Namun kini permainan gasing pangkah kian dilupakan oleh masyarakat pada zaman sekarang. Hal ini, masyarakat zaman kini kian lalai dengan gadget yang serba canggih tanpa menghiraukan warisan yang semakin hilang dari zaman ke zaman. Tanpa kita sedar, anak-anak dan remaja zaman kini tidak lagi mengenal gasing pangkah. Apalah nasib gasing pangkah jika tiada pelapis? Mungkin permainan tersebut hilang ditelan arus zaman kemodenan. Okey, yang seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulannya, subjek SCF 2013 seni catatan ini banyak memberikan impak yang positif dalam diri. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui subjek ini pelajar dapat meningkatkan lagi kemahiran menggunakan media yang digunakan untuk menghasilkan catatan. Selain itu, subjek ini juga dapat meningkatkan kefahaman pelajar terhadap penghasilan catatan. Hal ini penghasilan karya catatan bukanlah satu lukisan semata-mata. Karya yang dihasilkan mestilah bermanfaat, iaitu memberi pengajaran atau maksud yang tersurat maupun tersirat. Oleh itu, subjek catatan merupakan subjek yang membantu pelajar dalam menghasilkan seni catatan yang bernilai. Okey, yang seterusnya adalah subjek SCF 2033, seni arca. Okey, bagi pengenalan, arca ialah istilah dalam bahasa Indonesia yang lazimnya merujuk kepada patung yang menggabungkan sesuatu entiti khas, biasanya manusia, peristiwa, haiwan maupun objek falsafah. Tumpuannya ialah perlambangan. Arca lazimnya dicipta dengan mempunyai tujuan utama sebagai media keagamaan, iaitu sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewi, manakala di Indonesia pula arca dipercayai memiliki makna yang berbeza dengan patung. Pada lazimnya hanya berupa hasil seni yang dimaksudkan sebagai sebuah keindahan. Okey, artis rujukan bagi seni arca ialah Anthony Peter Smith. Anthony Peter Smith ialah seorang pengukir Amerika, artis visual, pereka seni bina dan ahli teori seni yang terkenal. Dia sering disebut sebagai tokoh perintis arca minimalis Amerika. Smith dilahirkan di Smoke Orange, New Jersey, dalam keluarga pembuatan kerja air yang dimulakan oleh datuknya dan senama A.P. Smith. Okey, yang seterusnya adalah koleksi karya Smith. Berikut merupakan
karya arca Tony Smith. Okey, untuk karya yang pertama adalah yang bertajuk Throwback, iaitu Painted Aluminium Sculpture by Tony Smith 1976. Okey, arca yang kedua ialah yang berjudul Secret 1961, iaitu Steel Painted Black yang bersaiz 459 kali 777 kali 566 cm. Okey, karya yang ketiga adalah berjudul Moon Dog tahun 1964, iaitu Aluminium Painted Black. Okey, bagi yang seterusnya ialah tema. Tema bagi subjek ini ialah bertemakan haiwan ataupun serangga. Pemilihan tema ini adalah kerana sifat haiwan atau serangga yang mempunyai banyak mesej. Okey, bagi yang seterusnya ialah subject matter. Subject matter yang dipilih bagi menghasilkan arca ialah kumbang tanduk, iaitu hornbeetle, salamander dan kerbau. Berikut merupakan lukisan bagi ketiga-tiga subject matter tersebut. Okey, lukisan yang pertama adalah hornbeetle, iaitu kumbang tanduk. Lukisan yang kedua ialah salamander dan lukisan yang ketiga ialah kerbau. Okey, yang seterusnya ialah bahan dalam penghasilan arca. Penghasilan arca menggunakan banyak bahan dan alatan. Berikut merupakan bahan dan alatan yang diperlukan bagi menghasilkan mockup dan juga final arca. Okey, bahan untuk menghasilkan mockup ialah yang pertama adalah nara polymer clay, palette knife, plier, jaring dawai dan polystyrene foam. Okey, bagi bahan untuk melakukan final pula ialah modeling board, gam 3 second, anti-cutter dan juga kapas. Okey, saya menjelaskan kapas ialah berfungsi sebagai pengikat antara modeling board dengan gam 3 saat. Okey, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang idea development. Okey, berikut merupakan idea development ketiga-tiga subject matter. Okey, yang pertama adalah idea development hornbeetle, dan yang gambar yang kedua adalah idea development kerbau, dan gambar yang ketiga adalah idea development salamander. Okey, yang seterusnya ialah proses penghasilan final. Berikut merupakan turutan proses dalam penghasilan final project. Okey, yang pertama, gambar pertama adalah pengukuran kotak dan pemotongan modeling board dan mencantumkannya sehingga menjadi sebuah arca. Okey, yang seterusnya adalah final. Berikut adalah hasil final bagi tugasan arca ini. Okey, statement artis ialah arca yang bertajuk Gagah ini merupakan gambaran kegagahan seekor kerbau. Gagah merupakan perkataan dialek Kelantan yang membawa maksud gagah. Selain dari negeri Kelantan, perkataan gagah juga digunakan di negeri Terengganu. Arca kerbau yang berjudul Gagah tersebut sinonim dengan sifat kerbau yang gagah. Pada zaman dahulu, para pesawah menjadikan binatang itu sebagai rakan setugas dan mempelajari bahasa kerbau sebagai kaedah berkomunikasi. Pada zaman dahulu juga, kerbau berfungsi sebagai jentera pembajak. Oleh itu, kerbau sinonim dengan gelaran gagah, iaitu tajuk bagi arca tersebut. Okey, yang seterusnya adalah subjek SCF 2023, iaitu seni cetakan. Okey, artis rujukan yang saya pilih ialah Reza Piadasa. Reza Piadasa ialah seniman, pengkritik seni dan sejarawan seni Malaysia. Beliau dilahirkan pada tahun 1939 di Kuantan, Pahang. Pendidikan awal di Sekolah Abdullah Kuantan dari 1945 hingga 1956 dan menerima anugerah Cambridge Overseas School Certificate Grade 1 dalam tahun 1957. Dari tahun 1958 hingga 1959, beliau menyambung pelajaran di Malayan Teacher College, Brinsford Lodge, England, dan menerima Certified in Education dari Institute of Education, University of Birmingham,
England. Pengajian diteruskan di Hornsey College of Art, London, England dari 1963 hingga 1967 sehingga dianugerahkan Diploma in Art and Design di UK. Sekembalinya beliau ke Malaysia, dia bekerja sebagai guru di sekolah bagi seni dan reka bentuk yang baru ditubuhkan sebagai sebahagian dari Universiti Teknologi Mara. Beliau kemudiannya menjalani postgraduate studies at the Art Department of the University Hawaii at Honolulu, Hawaii dari tahun 1975 hingga 1977 dengan pengkhususan dalam bidang Asian Art History Studies and Graduate Sculpture Studies sebelum dianugerahkan Master of Fine Art Degree MFA. Selain itu, Piadasa juga merupakan graduate student participant Culture Learning Institute West Center Honolulu dari tahun 1975 hingga 1977 yang akhirnya memberi anugerah Graduate Certified of the West Center. Antara pencapaian tertinggi beliau adalah menerima anugerah Prince Claus Award pada tahun 1998. Pada tahun 60-an dan 70-an, Reza Piadasa bertanggungjawab memperkenalkan kritikan terhadap bidang seni yang serius. Di waktu itu, hampir tiada perdebatan tentang subjek sejarah atau kritikan seni di Malaysia. Sumbangan beliau dalam bidang tersebut membawa kesan yang besar di dalam sejarah seni tanah air. Melalui penulisan-penulisan beliau maupun karya-karya seni, tampaknya Piadasa meneliti konteks senian serta hubung kaitnya untuk pengstrukturan semula tradisi serta nilai seni. Piadasa meninggal pada tahun 7 Mei 2007 di Selayang. Okey, yang keseterusnya adalah koleksi karya Reza Piadasa. Berikut merupakan koleksi karya cetakan Reza Piadasa. Okey, pada gambar yang pertama adalah bertajuk Dua Orang Wanita Melayu tahun 1984. Okey, yang keseterusnya karya yang kedua ialah berjudul Leaflet by Piadasa. Okey, yang keseterusnya adalah tugasan 1. Okey, berikut gambar di sebelah ni adalah merupakan gambar tugasan 1 bagi subjek Arca. Okey, tugasan 1 merupakan cetakan yang asas. Cetakan tugasan 1 ini hanya bermain dengan satu warna sahaja, iaitu warna hitam. Berikut merupakan langkah bagi menghasilkan tugasan pertama. Langkah pertama ialah buat lakaran dan warnakan lakaran tersebut dengan warna hitam, fotostat dan transfer gambar yang telah difotostat ke atas papan lino menggunakan thinner. Dan langkah yang seterusnya iaitu langkah yang ketiga, iaitu carving pada bahagian yang tidak kehendaki. Langkah yang keempat, campurkan ink dengan linseed oil supaya ink tidak terlalu pekat. Dan langkah yang terakhir iaitu langkah kelima, letakkan ink ke atas papan lino menggunakan roller dan seterusnya melakukan cetakan. Okey, tugasan kedua ialah merupakan tugasan yang menggunakan banyak warna bagi menghasilkan cetakan. Okey, proses yang pertama adalah transfer gambar yang telah difotostat pada papan lino menggunakan thinner. Nombor 2 ialah carving pada bahagian yang tidak dikehendaki. Langkah yang ketiga ialah campurkan warna yang pertama dengan linseed oil, seterusnya supaya warnanya tidak pekat. Okey, yang seterusnya adalah langkah yang keempat. Roller warna yang pertama pada papan lino dan mulakan cetakan. Bersihkan roller dan papan lino setelah siap lapisan pertama. Ulang dari langkah 1 sehingga siap satu cetakan. Okey, berikut
4 gambar langkah yang sewaktu menghasilkan tugasan 2. Okey, yang seterusnya adalah final. Berikut merupakan hasil bagi tugasan yang kedua, yang berjudul degupan. Okey, kesimpulan dari tugas ini adalah, kesimpulannya, subjek SCF 2023 seni cetakan banyak memberikan impak yang positif bagi pelajar. Hal ini pelajar secara tidak langsung dapat belajar mendisiplinkan diri. Hal ini dikatakan demikian kerana untuk menghasilkan sebuah karya cetakan, seorang itu perlu mempunyai tahap disiplin yang tinggi bagi menghasilkan karya yang berkualiti. Oleh itu, subjek SCF 2023 seni cetakan merupakan subjek yang harus dikekalkan. Fotografi merupakan salah satu cara untuk merakam sesuatu imej selamanya daripada apa yang dilihat dalam sekelip mata. Ia bukan sekadar untuk merakam satu imej, sama ada untuk kepentingan informasinya, emosinya, dokumentasi atau kecantikan sesuatu objek, tapi ia juga merupakan satu bidang yang mempunyai unsur-unsur terapeutik. Hal ini dapat memberi ketenangan serta kepuasan diri di mana bidang-bidang lain tidak mampu memberi. Manakala perkataan fotografi pula membawa maksud sambungan dua suku kata Greek, iaitu foto dan grafik. Foto yang bermakna cahaya, sementara grafik itu adalah melukis. Oleh itu, secara kasarnya fotografi itu bermaksud melukis dengan cahaya. Melihat secara lebih halus, ia juga menggabungkan kefahaman sains dan seni. Oleh itu, amat penting atau sekurang-kurangnya memahami akan konsep-konsep saintifik yang membenarkan sesuatu imej itu terbentuk. Dengan kefahaman sains ini dan digabungkan dengan seni, maka satu penghasilan karya yang menarik. Fotografi seni halus ialah fotografi yang dicipta selaras dengan visi jurugambar sebagai artis, menggunakan fotografi sebagai medium untuk ekspresi kreatif. Matlamat fotografi seni halus adalah untuk menyatakan idea, mesej atau emosi. Ini berbeza dengan fotografi perwakilan seperti fotojournalism yang menyediakan akaun visual dokumentari tentang subjek dan peristiwa tertentu secara mewakili realiti objek dan bukannya niat subjek jurugambar. Dan fotografi komersial, fokus utamanya ialah mengiklankan produk atau perkhidmatan. Okey, bagi pemilihan subjek, gambar di atas merupakan subjek pilihan bagi tugasan projek akhir ini. Subjek yang terdapat di dalam gambar tersebut memfokuskan kepada sebuah periuk tembaga. Pemilihan subjek di atas adalah kerana periuk tembaga merupakan barangan antik yang patut dipelihara. Periuk tembaga ini dapat mengimbau kembali nostalgia pada zaman dahulu. Pada zaman kini, periuk tembaga ini tidak lagi digunakan. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat pelbagai jenis periuk moden, antaranya periuk anti lekat dan bermacam-macam jenis lagi. Oleh itu, subjek di atas iaitu periuk tembaga dipilih sebagai subjek untuk menghasilkan projek akhir bagi mata pelajaran fotografi seni halus ini. Okey, bagi perkembangan idea pula, pekarya membuat perkembangan idea di mana ia mempelbagaikan perkembangan idea seperti mengolah imej kepada pelbagai, menambah gambar lain di dalam subjek utama dan mengubah komposisi subjek utama serta latar belakang. Hal ini dapat menghasilkan gambar yang lebih menarik. Oleh itu, pengkarya melakukan perkembangan idea ke atas subjek utama bagi menghasilkan karya yang menarik dan mempunyai nilai. Okey, seterusnya adalah lakaran. Lakaran merupakan pemilihan daripada perkembangan idea yang mengolah gambar asal atau menambah gambar lain di dalam subjek utama. Lakaran dibuat berdasarkan memilih gambar pada perkembangan idea. Berikut merupakan 5 gambar yang telah dibuat. Okey, yang seterusnya adalah konsep. Okey, konsep bagi projek akhir ini ialah berkonsepkan barangan antik. Barangan antik bermaksud ialah satu barangan lama yang ada nilai tersendiri.
Bagi setengah orang, antik dinilai berdasarkan usia. Semakin lama tempoh dan jangka hayat sesuatu barang, maka makin tinggi nilainya. Okey, seterusnya adalah pernyataan artis. Berikut merupakan hasil bagi final artwork. Subjek utama dalam final artwork tersebut ialah sebuah periuk tembaga. Tembaga adalah unsur kimia dalam jadual berkala yang mempunyai simbol Cu dalam nombor atom 29. Periuk tembaga ini merupakan barangan antik. Barangan antik bermaksud sesuatu barangan lama yang ada nilai tersendiri. Bagi sesetengah orang, antik dinilai berdasarkan usia. Semakin lama tempoh atau jangka hayat sesuatu barang, maka semakin tinggi nilainya. Ia juga berdasarkan kesenian yang terdapat pada barangan itu. Semakin halus atau indah barangan-barangan antik tersebut, maka semakin tinggilah nilainya. Faktor lain ialah mudah atau jarang didapati keadaan, kegunaan, hubungan emosi dan atau ciri unik lain. Maksud yang ini disampaikan di sebalik hasil final artwork tersebut ialah penjagaan barangan antik atau barangan bersejarah. Imej jantung yang ditambah dalam final artwork tersebut membawa maksud pentingnya penjagaan barangan antik atau barangan bersejarah. Hal ini dikatakan demikian kerana jantung atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai heart, Latin iaitu core, merupakan organ berongga yang berfungsi mengepam darah melalui saluran darah dengan denyutan yang sekata. Berulang-ulang hal ini, jantung merupakan organ penting yang perlu dijaga. Begitu juga dengan barangan antik dan juga barangan bersejarah. Kesimpulannya kita haruslah menjaga peninggalan nenek moyang kita. Hal ini dikatakan demikian kerana peninggalan barangan bersejarah amatlah penting bagi tatapan generasi akan datang. Oleh itu, kita bertanggungjawab dalam menjaga barangan antik atau barangan bersejarah dengan baik supaya ianya kekal sampai bila-bila. Sekian, terima kasih.